Bismillahirrahmanirrahim. Alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Wailun yawma'izin lil mukadzibin. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Faj'alnahu fi qararin makin. Ila qadarin ma'lum. Faqadarna fani'mal qadirun. Wailun yawma'izin lil mukazzibin. Alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata waj'alna fiha rawasiya shamikhatin wa asqaynakum ma'an furata wailun yawma'izin lil mukazzibin. Sadaqallahul azim. Bukankah kami telah binasakan orang-orang dahulu yang ingkar derhaka seperti kaum Nabi Nuh, Ad dan Thamud? Kemudian kami iringi mereka dengan membinasakan orang-orang yang ingkar derhaka dari kaum-kaum yang datang kemudian. Demikian cara kami lakukan terhadap sesiapa yang berdosa. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan apa yang kami janjikan. Bukankah kami telah menciptakan kamu dari air benih yang sedikit dipandang orang? Lalu kami jadikan air benih itu pada tempat penetapan yang kukuh hingga ke suatu masa yang termaklum. Serta kami tentukan keadaannya. Maka kamilah sebaik-baik yang berkuasa menentukan dan melakukan tiap-tiap sesuatu. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan kekuasaan kami. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai tempat penampung dan penghimpun penduduknya yang hidup dan yang mati. Dan kami telah jadikan ganang yang menetapnya, yang tinggi menjulang. Dan kami telah memberi minum kepada kamu air yang tawar, lagi memuaskan dahaga. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan nikmat-nikmat pemberian kami. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Mursalat. Surah yang ke-77 pada juzuk yang ke-29. Bermula ayat yang ke-16 sehingga ayat yang ke-28. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan dan menjelaskan amaran keras kepada orang-orang kafir dan peringatan besar disebabkan jenayah kekufuran mereka di dunia dan di akhirat. Selepas sebelum ini kita telah membacakan ayat-ayat yang berupa amaran dan peringatan kepada orang-orang kafir tentang bagaimana huru-hara kiamat, tentang bagaimana kebinasaan yang bakal menimpa bumi yang dihuni, kehancuran gunung ganang dan langit serta bintang. Pada hari diadili semua manusia, dibawa Rasul menjadi saksi kepada apa yang berlaku kepada umatnya. Maka Allah telah menyebut tentang kecelakaan besar yang akan menimpa orang-orang kafir pada hari kiamat kelak. Dari apa yang mereka dustakan dahulu di dunia. Maka pada ayat yang berikutnya, Allah Ta'ala menyebut tentang kebinasaan mereka di dunia. Ayat sebelum ini menceritakan kebinasaan orang-orang kafir di hari akhirat kelak. Apa yang akan berlaku. Dan ayat yang kita bacakan ini menceritakan kebinasaan yang akan menimpa mereka di dunia lagi. Berdasarkan sejarah-sejarah manusia yang awal yang telah Allah ciptakan
Dan Allah telah uji umat-umat yang terdahulu dengan Rasul yang diutuskan. Dan bagaimana mereka juga telah melakukan watak yang sama seperti musyrikin Mekah. Menolak, mempersendakan, mempermainkan, bahkan memandang rendah tentang perintah yang dibawa. Kata Allah, alam nuhlikil awwalin, tidakkah kamu semua melihat bagaimana kami membinasakan umat-umat yang terdahulu? Yang dimaksudkan umat yang terdahulu iaitu umat atau kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud. Kerana umat yang terdahulu yang dibinasakan bermula dengan kaum Nabi Nuh. Kerana kekufuran itu bermula pada zaman Nabi Nuh. Bila Nabi Nuh diutuskan bagi menangani kekufuran dan penyembahan berhala yang pertama dalam dunia. Maka kaum Nabi Nuh sudah dibinasakan. Dan cerita kebinasaan mereka telah sampai ke telinga semua manusia. Yang dulu sampai sekarang. Bagaimana bah besar yang melanda, yang tidak pernah berlaku atas dunia ini. Yang menenggelamkan semuanya termasuk gunung ganang yang tinggi. Dan bagaimana Allah menceritakan yang terselamat itu yang tinggal dalam bahtera. Dan bahtera itu sebagaimana nas dalam Al-Quran dibina oleh Nabi Nuh. Dan sebagaimana disepakati oleh ahli sejarah. Bahtera itu dibina oleh Nabi Nuh. Untuk menunjukkan keselamatan bersama dengan orang-orang yang bersama dengan Nabi Nuh AS. Maka itulah kebinasaan umat terdahulu. Lihat bagaimana kehancuran mereka. Dan Allah menyebut juga umat terdahulu itu termasuk dalam makna umat terdahulu ialah kaum Ad. Itu kaum Nabi Hud AS. Bagaimana mereka dibinasakan oleh Allah SWT. Di sebalik kesihatan tubuh badan mereka, di sebalik kekayaan mereka dan umat yang tidak pernah sakit. Bagaimana mereka mempunyai fizikal tubuh badan yang kuat dan tinggi lampai. Yang tinggi. Kerana mereka tak pernah sakit dan kaya, harta melimpah ruah, mereka menjadi sombong. Bagaimana Allah binasakan dengan taufan besar. Sehingga menghancurkan jasad mereka bagaikan tunggul-tunggul mati. Mencerai-beraikan antara tulang belulang mereka. Leher, tangan, kaki mereka. Hancur semua. Yang selamat hanyalah Nabi Hud AS. Bersama dengan orang beriman. Dan demikian juga kaum Samud, kaum Nabi Saleh. Yang terkenal dengan ukiran, binaan yang hebat. Yang dikenali sebagai golongan Iram Madzatil Imad. Yang membina binaan-binaan berupa tiang-tiang besar. Dan juga memahak gunung ganang menjadi tempat tinggal. Dan Allah kekalkan tempat itu untuk dilihat oleh manusia. Dan kita telah jelaskan hukum menziarahi, melancong ke tempat-tempat tersebut bergantung pada niat. Kalau niat mengambil pengajaran maka diharuskan. Kalau niat nak seronok-seronok maka dimakruhkan. Kerana ia tempat yang dilaknat oleh Allah. Kerana bila tempat itu dilaknat, semua orang yang pergi ke tempat tersebut perlu merasa takut. Akan terkena kesan laknat tersebut. Kemudian Allah Ta'ala setelah menyebut tentang kaum-kaum terdahulu, kata Allah, dengan menambahkan amaran dan peringatan. Summa nutbi'uhumul akhirin. Kemudian kami ikuti dengan kaum-kaum yang lain pula selepas mereka. Akhirin, golongan-golongan selepas kaum Ad dan Samud. Mereka ini kata para ulama, yang dimaksudkan dengan kaum yang berikutnya ialah musyrikin Mekah itu sendiri. Kamu akan dibinasakan dengan kekalahan-kekalahan dalam peperangan. Dan sejarah menunjukkan bagaimana kebinasaan musyrikin Mekah sehingga tidak ada berhala lagi di Mekah. Itu janji Allah. Musyrikin Mekah ada dengan keberhalaannya. Akhirnya tak ada berhala. Itu bukti kemenangan. Dan itu bukti kehancuran. Walaupun dia tidak berlaku pada umat sebagaimana umat terdahulu dibinasakan semua. Tetapi bagi musyrikin Mekah, dibinasakan semua sembahan mereka lain pada Allah. Akhirnya semua berhala-berhala di luar Kaabah, di dalam Kaabah, di atas Kaabah. Bahkan di setiap kabilah-kabilah Arab. Semuanya hancur. Menandakan kekalahan.
Sehingga tidak ada agama melainkan tauhid. Nabi SAW menyatakan, la yajtami'u dinani fi jaziratul Arab. Selepas hari ini tidak akan lagi berhimpun dua agama di semenanjung tanah Arab. Tak akan lagi berhimpun. Maka tak akan ada lagi agama-agama lain. Maka ini yang disebut oleh Nabi SAW. Tanda kemenangan. Kemenangan sehingga tak akan ada berhala lagi. Tak akan ada kesyirikan. Tapi yang ada yang menimpa umat Islam seperti disebut oleh Rasulullah SAW ialah perbalahan. Balah dia. Allah dah pelihara umat ini daripada syirik. Tetapi ujian bagi umat ini yang terbesar ialah berbalah. Bila berbalah, maka kita perlu ada seorang yang mendamaikan. Itu dijanjikan pemimpin yang bernama yang bersifat mujaddid. Di antara sifat mujaddid ialah menyatukan umat. Dan mujaddid yang terbesar yang akan turun di akhir zaman ini ialah Mahdi yang akan keluar dan Nabi Isa AS. Kalau mujaddid dia akan membawa nilai agama yang sebenar. Dan nilai agama sebenar itu terkandung di dalamnya ialah kesatuan umat. Yang ni tak ramai orang boleh buat. Ramai nak cerita tentang khilafiyat ramai. Yang boleh menyatukan umat ini bukan watak semua orang. Bukan watak semua orang, watak penyatu. Watak ini ada kepada ulama-ulama mujaddid yang soleh. Dia berjaya menyatukan dan mengelakkan perbalahan. Bagaimana kita baca hadis malam. Bila mana turunnya Nabi Isa, tidak akan ada lagi perbalahan hatta di kalangan dua orang. Jangan kata kumpulan-kumpulan, kelompok-kelompok, dua orang pun tak berbalah. Maka ini watak. Kita nak kenal watak pemimpin akhir zaman. Mereka akan menyatukan umat. Dan mengelakkan perpecahan sesama umat Islam. Sehingga mereka fokuskan kita kepada musuh yang sebenar kita siapa. Macam kita hari ni keliru, tak tahu musuh kita sebenar. Jiran sebelah ke, tak perasan. Tak tahu Yahudi ke, jiran sebelah ke, sepupu ke, adik ke, bini kita ke, laki kita, macam keliru. Siapa musuh? Sampai kita tidak dapat fokuskan diri kita dengan kelompok benar-benar yang memusuhi kita. Maka ini yang Allah Ta'ala sebut tentang kekalahan umat yang selepas itu. Tempat kaum Samud yang menyusuli ialah penduduk Mekah. Kemudian kata Allah Ta'ala, kadzalik, demikian sunnatullah di atas muka bumi ini. Naf'alu bil mujrimin, kami lakukan kepada orang kafir. Perkataan mujrim di sini, kalau terjemah literally ni ialah penjenayah. Penjenayah yang dimaksudkan dalam Quran, kalau kita sebut ayat-ayat jenayah dalam Quran, merujuk kepada orang kafir. Orang kafir dianggap sebagai penjenayah terbesar. Kenapa? Kerana mensyirikkan Allah. Lepas tu kalau kita lihat dari sudut undang-undang negara, apakah kesalahan paling besar dalam undang-undang negara kita? Kalau kesalahan besar, kalau negara ialah melawang Yang di-Pertuan Agong. Kalau kita punya undang-undang di Malaysia. Kesalahan paling besar sekali jenayah dipanggil melawang Yang di-Pertuan Agong. Yang pernah dikenakan asas tuduhan itu kepada kelompok Maunah. Kalau tuan-tuan masih ingat sekitar tahun 2000. Ini kita katakan pendakwaan yang ataupun jenayah paling besar dalam negara. Dalam mana-mana negara dunia ialah kesalahan paling besar mengkhianati negara. Lawan ketua negara atau mengkhianati negara. Maka bagi seorang hamba Allah, jenayah paling besar syirikkan Allah. Itu paling besar sekali. Contoh kita kalau sebut tentang lawan di-Pertuan Agong, hanya Yang di-Pertuan Agong itu sebagai ketua kepala negara. Dia bukan buat apa-apa kat kita. Sebab dia dah letakkan sebagai ketua negara paling. Allah ni ciptakan kita. Beri makan kat kita, beri umur kat kita. Segala-galanya tiba lawan. Maka ini kesalahan paling serius. Sebab itu disebut mujrim. Dan kerana itulah orang-orang kafir tidak dibenarkan menerima syafaat. Dikekalkan dalam neraka selama-lamanya. Tidak diringankan azab, tidak diberikan kerehatan dalam neraka. Sebab ini jenayah paling besar. Dan kezaliman paling besar. Wal kafiruna humuz zalimun. Kulu wa tamatta'u qalila innakum mujrimun. Wahai orang kafir, makanlah seronoklah sementara, kamu ialah penjenayah, mujrim. Dan ayat ini juga menyebut wa kadzalika naf'alu bil mujrimin. Demikian kami lakukan kepada golongan-golongan mujrim, iaitu orang-orang yang kafir yang melawan perintah Allah. Betul kalau orang tu masih Islam, dia bukan penjenayah besar lagi kerana ada syafaat. Kerana masih ada iman dia.
Kerana ada amalan-amalan tertentu yang mungkin menyelamatkan dia. Mungkin. Kerana mungkin ada orang tertentu yang mensyafaatkan dia. Kerana mungkin rahmat Allah yang melepaskannya. Maka dia subjek ruang untuk dibebaskan itu tinggi. Kalaupun dia masuk neraka akan dikeluarkan juga. Mujrim sebenar yang Allah sebut ini ialah kelompok-kelompok yang kafir. Allah akan binasakan mereka. Kemudian kata Allah, wailun yawma idzil lil mukadzibin. Dek kerana itu celakalah pada hari itu. Yakni pada hari kebinasan itu. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan para nabinya. Kita dah sebut perkataan wailun yawma idzil lil mukadzibin diulang dalam surah Al-Mursalah ini sebanyak 9 kali. 9 mawadhi', 9 tempat 9 kali dalam surah ini. Bagi menggambarkan betapa celakanya orang-orang yang mendustakan perintah Allah. Yang mendustakan Rasul yang diutuskan. Betapa celaka mereka. Sehingga disebut wail, yakni celaka mereka. Celaka dunia, celaka akhirat. Celakalah bagi orang-orang yang pada hari itu, yakni pada hari kiamat atau pada hari kebinasaan kepada orang yang mendustakan perintah Allah dan Rasul. Kemudian sesudah Allah menyebut tentang sunnatullah kebinasaan yang akan menimpa orang-orang yang kafir, maka Allah mengingatkan manusia tentang nikmat Allah Ta'ala pada manusia. Kenapa kamu nak kufur? Dengar nikmat apa yang Allah beri pada kamu. Alam nakhluqukum mimma immahin. Tidakkah kamilah yang menciptakan kamu? Daripada air yang hina, air mani, mahin yang hina. Sini terjemah yang tidak dipandang oleh manusia. Dia hina tadi. Masa tak ada orang tengok air itu. Tak ada orang nak tengok. Tak ada orang nak cium air itu. Tak ada orang nak simpang air itu. Dek kotornya. Mahin. Tuan-tuan bayangkan kenapa Allah ciptakan kita manusia daripada air yang keluar daripada kita manusia ni 2 kali keluar daripada tempat yang tak elok. Yang pertama melalui ayah kita airnya. Yang kedua melalui ibu kita. Kedua-dua tempat kubul itu tempat yang paling buruk. Tempat yang kita katakan paling busuk dalam badan manusia. Dengan sifat airnya, dengan sifat tempatnya. Dan tempat itu tempat pembuangan najis. Supaya kita sedar sungguh-sungguh kita siapa. Bayangkan bagaimana Allah mengangkat kemuliaan kita daripada yang kotor kepada mulia sampai hari ini. Yang ini kita rasa kita semak, kita lawa, kita handsome, kita kaya, kita berjawatan. Allah angkat ni. Kalau ikut kita ni daripada air yang tak ada apa-apa. Keluar dari tempat yang tak ada apa-apa pun nilai. Hari ini Allah angkat kita jadi manusia. Bernafas, boleh berfikir, boleh bercakap. Bukan nampak paling lawa, paling cantik kita. Paling menarik. Allah ingatkan benda ni semua supaya kita sedar asal kejadian. Sebab itu di antara sifat orang beriman sebenarnya dia ada sifat tawadhu yang berterusan. Innallaha auha ilayya an tawadhu wa la yafkhar ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Allah telah mewahyukan kepadaku supaya kamu semua merendah diri. Semua kena rendah diri. Dan jangan seorang berbangga atas seorang. Dan jangan seorang menganiaya atas seseorang. Tetapi kita rasa nak bangga dengan siapa pun kita rasa malu sebab asal kejadian kita. Nak bangga dengan siapa kita ni. Itu belum cerita kesudahan kita pula bagaimana. Jifatun muntinah. Jadi bangkai yang busuk. Kesudahan kita jifah. Bangkai. Muntinah. Muntinah paling kuat bau kita. Sebab tu nak cari mayat manusia tak susah sebab mayat tu bau busuk sekali. Nak cari manusia bila dia mati, dia mengeluarkan bau yang kuat. Supaya dapat dicari mayat ini. Tapi kita sedarlah hakikat kita siapa. Maka Allah ingatkan balik, mu ni asal daripada mana? Alam nakhluqukum mimma immahin. Kemudian kata Allah, faj'alnahu fi qararin makin. Kami jadikan kamu duduk dalam rahim yang terpelihara. Allah jadikan bagi wanita itu qarar. Qarar ni panggil rahim. Qarar rahim ini, kata Allah, makin. Apa maksud makin? Kuat. Bergantung kuat, benih tadi berkembang-kembang daripada sebuku darah, segumpal daging, membentuk fizikal, panca indera, sehingga akhir sekali jari jemari dibentuk. Sebab akhir sekali yang dibentuk dalam fizikal manusia jari jemarinya. Sebab Allah sebut dalam ayat yang lain. Bahkan kami boleh menghimpunkan, menyamakan jari jemari mereka.
Maka Allah Ta'ala kata kami letak di tempat yang terpelihara. Bayang perempuan ni bergerak ke sana ke sini, Allah pelihara. Dia tidak menafikan ada yang gugur, Ustaz. Macam mana? Ada orang kata rahim dia tak kuat, dia gugur. Kata itu bukan kebiasaan. Itu bukan kebiasaan. Kalau kebiasaannya gugur, tak lahirlah, tak membiaklah manusia. Ya, ada kita dalam 100 orang, adalah 10-20 orang gugur. Itu biasalah, macam kita bela ayam. Bela ayam hebat macam mana pun, dalam 1000-2000 ayam, adalah ada 10-20 ekor mati. Itu normal. Orang tak panggil gagal, itu normal lah. Itu sebagai satu, kita katakan, petunjuk dari Allah. Ada orang yang Allah boleh matikan lebih awal pada itu. Atau belum bentuk manusia dimatikan. Jangan cerita kalau kita dah besar sekarang. Tapi secara umumnya manusia berada dalam pemeliharaan rahim yang kuat ni. Terjaga. Kemudian kata Allah, ila qadarin maklum. Dan kami yang tetapkan masanya bila? 9 bulan? 10 bulan? 11, 12? Kami yang ketetapkan masa. Tapi kita manusia mengambil kebiasaan yang berlaku pada kita, uruf 9 bulan. Tapi Allah boleh tentukan lebih pada itu. Bagaimana kita dah baca kisah-kisah, ada yang lahir selepas 10 bulan, 11, 12, sehingga ada yang bertahun lamanya. Itu semua qadarin maklum, Allah tetapkan. Bila masa dia keluar. Sebab benda tu tak boleh paksa-paksa sampai masa dia keluar. Kemudian kata Allah, faqadarna fa ni'mal qadirun. Kami yang tentukan segalanya, rezekinya, umurnya, apa kerjanya, bagaimana hidupnya, bagaimana matinya. Semuanya kami tentukan apa yang akan berlaku kepadanya. Bagaimana, apakah dia lelaki, apakah dia perempuan, ini jantinanya. Semuanya kata Allah, faqadarna fa ni'mal qadirun. Kami yang akan tentukannya. Kami tentukan bagaimana sifatnya. Orang ni putih ke, hitam ke, kami akan bentuk dia hidung mancung ke, tak mancung ke. Semuanya ini di dalam ilmu kami. Semuanya ini dalam kekuasaan Allah SWT. Sebab itu Allah sebut fa ni'mal qadirun. Kami sebaik-baiknya menentukan. Kerana Allah Ta'ala sesudah menyebut asal kejadian kita bukanlah daripada benda yang kita boleh banggakan. Tapi untuk kita merendah diri. Tetapi bila terbentuk manusia, dikeluarkan apa kata Allah? Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia itu dalam bentuk paling baik sekali. Kerana perkataan taqwim daripada qawwama, kami bentuk dia jadi elok sekali. Dengan kaki dua dia boleh berjalan, dia boleh berlari. Dia boleh duduk. Dengan tangannya, dengan fizikalnya. Kalau kita dibandingkan dengan semua makhluk lain, binatang-binatang lain, maka fizikal takwim kita punya pembentukan kita paling terbaik sekali. Paling mulia. Nama Allah ingatkan kita, kemuliaan fizikal kita. Dengan panca indera kita, dengan segala yang ada pada kita, ia boleh menurun ke tahap paling rendah. Summa radatnahu asfala safilin. Kemudian kami boleh jatuhkan nilai manusia pada nilai terendah. Bila? Bila mana dia mengabaikan perintah Allah. Akhirnya manusia sampai peringkat bila abai perintah Allah lebih teruk pada binatang. Bahkan kadang-kadang dia lebih teruk pada syaitan lagi. Syaitan tu teruk dah, dia teruk lagi. Teruk lagi. Kenapa? Kan dia akan memusuhi ramai lagi. Kalangan Nabi-Nabi dia musuhi, kalangan para ulama dia musuhi. Dan dia bertindak. Syaitan ni tak boleh bunuh orang. Dia jahat ni bunuh orang. Kejahatan dia sebagaimana membunuh unta Nabi Saleh. Orang lah. Bukan syaitan bunuh. Syaitan duk jahat-jahat dengan manusia, dia tak boleh bunuh kita. Dia kacau kita semayang, dia kacau kita nampak kebaikan. Tapi boleh tak dia aniaya secara fizikal kita? Tak. Tapi manusia jahat ni datang bunuh orang. Datang untuk fitnah orang. Datang untuk buat segala perkara kejahatan-kejahatan. Syaitan ni dia tak akan buat perang-perang ni manusia yang jahat. Yang melakukan kerosakan. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kerosakan di darat dan di lautan kerana tangan manusia. Syaitan jahat-jahat dia tak boleh buat rosak. Kalau tiang tu macam tu. Tapi manusia dia boleh hancur tiang tu. Dia jahat daripada syaitan. Syaitan jahat-jahat dia tak boleh curi duit tabung. Dan syaitan pun tak pernah curi selipu orang. Manusia punya jahat, selipu orang dia curi. Tabung pun dia pecah. Itu kejahatan maksudnya. Sehingga peringkat mereka membunuh Nabi. Memang syaitan jahat tapi dia tak boleh bunuh Nabi. Dia tak boleh bunuh Rasul. Tapi manusia bunuh Nabi dan Rasul. Sebagaimana Bani Israel. Mereka membunuhnya. Bahkan mereka melakukan
pelbagai penganiayaan. Dan sampai peringkat jahat manusia mengaku Tuhan. Akhir iblis ni pun dia tak mengaku Tuhan. Allah rakamkan dalam Quran, tak pernah iblis mengaku Tuhan. Tapi Fir'aun mengaku Tuhan. Namrud mengaku Tuhan. Hatta hari ni pun ramai mengaku Tuhan hari ni. Di India banyak ajaran sesat, dia ada pengikut 10 juta, 20 juta. Sebab sana ramai rakyat. Dan India sekarang menjadi negara penduduk paling ramai di dunia mengatasi China. Ramai. Dan dia ada banyak ajaran. Dan setiap ketua ajar mengaku Tuhan. Mengaku Tuhan tu bukan sikit-sikit, bukan Nabi, terus Tuhan. Artinya kejahatan manusia melampau. Maka dia sebalik ciptaan manusia yang mulia. Dia boleh jadi lebih hina, lebih teruk daripada mana-mana makhluk yang lain. Dalam kerosakannya, dalam kejahatannya, dalam dakwaannya. Sehingga yang mengaku menjadi Tuhan yang akhir sekali di akhir zaman, yang Allah keluarkan namanya Dajjal. Dajjal tu manusia. Dajjal tu bukan jin, manusia. Orang-orang macam kita. Ada hidung, ada tangan, ada kaki belakang. Orang yang berjalan, yang berkenderaan, yang makan, minum. Ini Dajjal. Merupakan fitnah terbesar. Jahat dia. Maka syaitan menjadi pengikut dia. Bukan dia ikut syaitan, syaitan ikut dia. Dia punya kejahatan dia maksimum. Mengaku Tuhan. Menghidupkan orang mati dan dakwaannya. Mematikan orang hidup. Menyuburkan tempat kering kontak. Ya Allah izinkan dia dalam dakwaannya sebagai ujian terbesar pada manusia di akhir zaman. Sehingga kata Nabi SAW, kalau kamu mendengar keluar Dajjal, maka larikan diri kamu. Sembunyikan diri kamu. Jangan pergi jumpa. Jangan kata saya dah gagal ni, tasawuf dah tinggi. Jangan. Kata Rasul, kalau aku hidup, aku yang akan berhujah. Tapi kalau kamu masih hidup, aku dah mati, kamu kena lari. Lari je. Sebab bukan kita ditentukan untuk lawan dia. Kita cuma diminta selamatkan diri dan akidah. Dan anak isteri kita. Habis siapa mengadap lawan dia? Nabi Isa lawan dia. Nabi Isa yang akan turun lawan dia. Dan Dajjal mengetahui tak ada orang boleh lawan dia. Tak ada orang. Melainkan Nabi Isa. Sebab itu disebut dalam hadis, bila turun Nabi Isa, maka Dajjal lari bagaikan garam yang cair. Ketakutan. Bagaikan garam yang mencair. Dia takut dia. Buka pintu Baitul Maqdis, tengok Nabi Isa sembahyang subuh. Terus patah. Patah balik lagi. Lalu Nabi Isa mengejarnya dan membunuhnya di kawasan nama Bablut. Kawasan Bablut hari ni dia buat satu macam bentuk, kita kata batu sempadan tanda. Ini kawasan Bablut. Yang dipuja oleh orang Yahudi. Yahudi puja tempat tu sebagai kemuliaan pada Dajjal. Tapi ini tempat di mana Dajjal akan dibunuh. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan tentang manusia lain lagi. Wailun yawma idzin lil mukadzibin, maka celakalah pada hari itu kepada setiap yang mendustakan apa yang dibawa oleh Allah melalui rasul-rasulnya. Maksud di sini wailun iaitu pada hari yang huru-hara, yakni pada hari kiamat. Pada hari kebinasaan dan pada hari kiamat celakalah sebab kamu tolak apa yang dibawa, apa yang diperintahkan untuk kamu imani. Kemudian kata Allah Ta'ala menyebut tentang nikmat berikutnya, nikmat tempat dan nikmat di mana manusia hidup. Mula-mula Allah Ta'ala memberi gambaran kiamat. Kalau kita lihat kronologi surah ini, Mursalat. Allah sebut tentang kekuasaan Allah yang menghantar malaikat dan juga angin-angin yang mempunyai pelbagai bentuk tugas. Kecepatan angin seperti kecepatan malaikat. Kecepatan urusan Allah, kun fayakun. Kemudian Allah gambarkan kiamat sebagai amaran kepada orang yang tidak mau percaya kepada kebangkitan semula. Dan kecelakaanlah hari itu, hari kiamat. Waktu mereka dibangkitkan, mereka menempuh hari yang pernah mereka dustakan. Kemudian Allah menyebut tentang kebinasaan orang kafir di dunia. Dengan apa yang berlaku pada kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Nuh sebelum ini dan kaum-kaum berikutnya. Kemudian Allah ingatkan manusia dengan nikmatnya. Yang kamu kufur sangat ni, biar aku cerita nikmat yang aku berikan padamu. Nikmat ciptaan. Yang kedua, Allah sebut tentang nikmat tempat di mana manusia duduk. Apa kata Allah? Alam naj'alil arda kifata? Tidakkah kami menjadikan bumi ini tempat kediaman kamu yang menghimpunkan kamu manusia semuanya, ahya'an wa amwata, hidup atau mati? Kata para ulama, berdasarkan ayat ini, bila Allah Ta'ala menyatakan alam naj'alil arda kifata, maksud kifata kami menghimpunkan. Tempat dunia ini bersifat himpun. Ahya, yang hidup dan yang mati. Yang hidup Allah letakkan di atas muka bumi. Yang mati Allah letak dalam perut bumi. Lalu kita dihimpunkan. Hidup dan mati kita dihimpunkan.
Tentang kita kat sini yang hidup, kita masih hidup. Mana orang-orang yang mati kita masih berada di bumi. Kita boleh ziarah kubur dia. Dia bukan gaib hilang macam tu. Kuburnya ada. Maka kata Allah, antara nikmat Allah pada kamu, Allah jadikan bumi ini menghimpunkan orang hidup dan orang mati. Maka orang hidup masih boleh melepaskan rindunya menziarahi orang matinya, kubur-kuburnya, dan mengambil peringatan. Dan orang mati masih boleh mendengar salam-salam orang hidup. Sebab tu sunat kita pergi kat kubur beri salam. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin atakum ma tu'adun wa radam muajjalun yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil athar. Salam sejahtera kepada sekalian kaum mukminin. Salam sejahtera pada negeri sekalian kaum mukminin. Kamu telah mendahului kami. Kamu telah mendahului kami. Kami akan mengekori kamu. Moga Allah mengampunkan kamu dan mengampunkan kami. Maka ni, tuan-tuan kubur ni, dia masih mendengar derapan orang-orang hidup yang berjalan di sekitarnya. Masih mendengar salam. Masih mendengar lunakkan ayat-ayat Quran yang dibaca dan doa yang disampaikan. Maka Allah menyatakan, alam naj'alil arda kifata, tidakkah kamu melihat di antara nikmat Allah, Allah jadikan bumi ini menghimpunkan kami, menghimpunkan kamu semua. Sama ada ahya'an wa amwata, hidup atau mati, kami himpunkan kamu sekali. Kita duduk sedih mak kita mati, kita pun ke kubur tenang. Sedih kerana pasangan kita meninggal pergi ke kubur, kita pun tenang. Allah himpunkan. Bayangkan kalau tak ada kubur, maka bertambah sedih kita. Adanya kubur-kubur untuk kita ziarahi. Kalau hari raya penuh pergi, lepaslah rindu kita. Lepaslah sedih kita. Kembali ingatan kita dengan baik tentang orang-orang yang kita sayangi. Maka itu nikmat Allah. Allah tak jadikan bila manusia mati, terus manusia berpindah tempat lain, tak ada kubur. Tak ada kubur langsung. Allah jadikan manusia ini ada kubur. Kenapa? Demikian nikmat Allah himpunkan kamu. Di dunia ini hidup dan mati. Supaya kamu masih boleh berhubungan. Sebab itu kita tahu orang mati kita masih berhubungan dengan orang hidup. Kita boleh bertemu dengan orang mati dalam beberapa keadaan. Yang pertama dalam mimpi kita. Maka kita dihimpunkan dalam mimpi. Dan mimpi itu berlaku di dunia. Yang kedua, dengan kita ziarah kubur. Kerana orang yang diziarahi mengenali siapa yang menziarahinya. Kalau dia orang yang dikenali dahulu di dunia. Dia tahu yang ziarah dia anak dia ke, yang ziarah dia ni abang dia ke, yang ziarah dia saudara dia ke, yang ziarah dia kawan. Bukan dia mendengar apa yang disebut. Dengar. Apa yang kita baca, apa yang kita cakap dia dengar. Cuma kita tak boleh dengar balik. Kenapa? Kerana kita tak kuat untuk mendengar dia. Maksudnya jiwa kita tak kuat. Kita bayangkan kalau kita dapat dengar dia cakap apa, tak pengsang semua gitu. Itu tak kuat. Tapi mereka ahli kubur, Allah beri kekuatan untuk dengar semua. Percakapan-percakapan ahli dunia. Mereka dapat dengar. Kita tak boleh dengar sebagai satu ujian. Dan kerana kelemahan kita sendiri. Kemudian kata Allah, setelah menyebut nikmat bumi. Waja'alna fiha, dan kami jadikan pada bumi itu, rawasiya, gunung ganang. Syamikhat, yang tinggi, yang menjulang. Yang menguatkan bumi ini. Bila Allah sebut bumi, Allah sebut gunung. Kerana dia ada kaitan. Dalam menjadi pasak. Pasak yang pengukuh. Maka kata Allah, Allah jadikan rawasiya, syamikhat. Ini rawasiya, pasak-pasak, syamikhat yang tinggi-tinggi. Yang meyakinkan bahawa bumi kukuh. Dari sebalik gempa bumi ke goyang, dia tak akan gempa semua. Melainkan bila berlaku kiamat. Dia tak akan gempa selamanya kerana adanya pasak. Pasak tadi menghalang gempa itu berlaku dalam tempoh yang lama. Bolehlah goyang sekejap, digoyanglah setengah jam. Digoyanglah 15 minit. Dia tak akan goyang sehari suntuk macam tu. Kerana ada pasak tadi. Yang memasak bumi sebagai satu rahmat. Allah ma'ilah melainkan bila dah berlaku kiamat. Kerana gunung ganang pun tercabut sebagaimana kita sebut dalam ayat sebelum ini. Bila Allah Ta'ala menceritakan bagaimana gunung ganang itu tercabut, menandakan hilangnya dunia, pasak dia dan kekuatannya sebagaimana firman-Nya wa izal jibalu nusifat, dan bila gunung ganang diterbangkan lalu hancur lebur menjadi debu-debu. Kalau sekarang Allah nak sebut nikmat kamu duduk kat dunia, ada gunung ganang yang tinggi, meyakinkan kamu akan kekukuhannya. Kemudian kata Allah Ta'ala, sesudah menyebut nikmat gunung, wa asqainakum ma'an furata, dan kami jadikan, kami berikan kepada kamu minuman-minuman yang puas diminum. Yang air-air yang bersih. Kata Allah jadikan sumber air pada bumi ini banyak.
wa imma sungainya, wa imma mata airnya, wa imma hujannya, wa imma telaga-telaganya, wa imma embunnya. Ini semua sumber air yang furata. Furata man azban. Seronok minum, puas minum. Bayangkan manusia bila Allah menyebut air kerana sumber kehidupan manusia ialah air. Sebagaimana Allah sebut dalam firman yang lain, wa ja'alna minan ma' kulla syai'in hayy. Kami jadikan daripada air semuanya hidup. Kalau kita tak dapat makan lama okey, kalau tak dapat minum lama boleh mati kita. Minum tu penting. Atau kita kalau buka puasa dapat air segelas cukup. Boleh minum segelas dah habis. Rasa dah macam kenyang pula. Kalau 2 gelas lagi terlentang kita. Cukup air je. Puas. Itu bila kita lapar kita teringat air, minum air juga. Maka Allah menyebut antara nikmat Allah, asqainakum. Kami beri minum pada kamu. Maknanya kami alirkan segala kemudahan sumber-sumber air, mata-mata air untuk bekalan kamu. Bukan sekadar kamu boleh minum, kamu boleh bekal. Bukan sekadar kamu boleh bekal, kamu nampak sumber tu masih ada. Allah tak jadikan air ni turun kemudian tak ada. Allah jadikan sumber tu kita nampak supaya tenang hati kita. Oh ada sungai, oh ada mata air, oh ada telaga. Kita tahu ada hujan. Supaya kita kekal macam kita tuan-tuan tak ada duit dalam poket, ada duit dalam bank kita tenang. Duit kita ada kat EPF, KWSP kita tenang. Walau tak ada dalam poket, kerana kita tahu sumber tu masih ada. Kita pun tenang. Air. Kita tahu sumber air tenang. Sumber air ni banyak supaya kita tenang. Maka ini nikmat Allah. Kemudian kata Allah, wailun yauma idzil lil mukadzibin. Dengan segala nikmat yang kami sebutkan pada kamu. Nikmat kejadian kamu. Dan nikmat kehidupan kamu di dunia. Dan segala kemudahan-kemudahan yang kami berikan. Kamu masih mengingkari kami dan mendustakan kami dan mensyirikkan kami. Maka celakalah kamu. Tuan-tuan, bila Allah sebut perkataan celaka, sepakat para ulama memberi maksud laknat. Celaka ni laknat kamu. Dan bila sebut laknat artinya dijauhkan daripada rahmat Allah. Dan celaka juga merujuk kepada azab yang dahsyat yang disediakan akhirat kelak, yakni api neraka. Kenapa Allah Ta'ala menjanjikan neraka bagi azab yang dahsyat ini? Kerana kufur mereka itu terbagi, digabungkan dengan 2 kufur. Mereka bukan sekadar kufur nikmat, kufur ni'am, kufur nikmat-nikmat yang Allah bagi. Mereka kufur pada ayat Allah. 2 jenis kufur. Pertama, kufur ayat-ayat Allah yang disampaikan pada mereka. Rasul-rasul yang mereka kenal benar dan jujur. Yang kedua, kufur dengan nikmat yang Allah bagi. Sebab itu kalau kita perhatikan Quran, bila Allah menyebut dari keesaan ketauhidan, Allah akan cerita tentang nikmat-nikmat yang Allah ciptakan untuk manusia. Langitnya, buminya, bahkan kejadian manusia, makan minumnya, gunung gandangnya, sungai lauknya, ikan-ikannya, binatang-binatang ternakannya. Semua Allah cerita nikmat ini untuk menggambarkan tentang bila manusia itu kufur, dia akan kufur pada 2 benda. Dia kufur pada ayat Allah dan dia kufur pada nikmat Allah. Maka bila berkumpul 2 kufur ini, maka layak dia menjadi celaka. Wail, celaka. Kan nikmat Allah. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dalam surah Ar-Rahman kita dah baca sebelum ini, diulang 31 kali. Dan nikmat mana lagi yang kamu nak dustakan? Nikmat mana? Sehingga kamu tidak mau beriman kepada Allah. Baik nikmat kejadian kamu, baik nikmat kejadian alam, baik nikmat-nikmat yang menunjukkan adanya Tuhan, apa lagi yang kamu nak nafikan? Di sini manusia dicela oleh Allah. Mereka tidak dan menggunakan akalnya. Lepas itu dalam Quran kita akan lihat ta'bir Allah Ta'ala, afala ta'qilun, afala tatadhakkarun, afala tatafakkarun, fa'tabir ya ulil absar, fa'tabir ya ulil albab. Apakah kamu tak ada akal? Apakah kamu tak fikir? Apakah kamu tak renung? Apakah kamu tidak punya hati? Apakah? Ini semua kerana manusia yang kufur gagal mengaktifkan fikiran dia dengan cara yang sebenarnya. Tentang manusia ni Allah beri akal. Semua akhirnya kita boleh bersetuju bila akal kita fikir dengan cara yang sama. Tentang kita semua bersetuju bahawa bila benda tu mudarat kita akan tolak. Semua bersetuju. Kita tengok api tu panas, semua lari pada api. Kita semua bersetuju kalau nampak benda manfaat kita akan ambil. Semua bersetuju. Akal manusia tidak berbeza dalam hal itu. Apatah lagi pada perkara yang besar tentang ketuhanan. Maka bila ditanya semua manusia, siapa sebenarnya ciptakan langit dan bumi? Dan siapa sebenarnya ciptakan manusia dan panca inderanya? Siapa? Apakah berhala? Apakah orang ni? Semua kata tidak. Melainkan mereka akan kata ini Tuhan, Allah. Dan ini disebut, didedahkan oleh Allah dalam Quran. Fitrahnya ada.
Tapi mereka degil untuk mengakui ketuhanan ini. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Qul fa anna tu'fakun. Kalau kamu tanya manusia semuanya, siapa jadikan langit dan bumi? Mereka kata Allah. Habis kenapa mereka berpaling? Fa anna tu'fakun. Dah kenapa tak nak terima dan berpaling daripada ketuhanan? Kita tanyalah yang semua berhala, siapa yang cipta langit bumi? Apakah dia kata berhala? Kalau dia kata berhala, kita jawab balik. Berhala ni tahun bila cipta? Tengok belakang tu ada tahun, dia tulis tahu. Import tahun bila, cipta tahun bila. Maka mereka tak dapat dustakan. Kerana mereka bila menggunakan akal, mereka tak dapat nafikan tentang ketuhanan. Sebab itu kita dah sebut, kekufuran jenayah paling besar. Kenapa kekufuran? Berarti manusia gagal menggunakan otak mereka paling minimum untuk kenal Tuhan. Sebab Allah Ta'ala tidak dikenal dengan otak yang maksimum. Otak minimum dah boleh kenal Tuhan. Tuan bayangkan ni berhala-berhala tak ada apa semangat tiba dengan aku Tuhan. Ni guna otak mana? Otak mana diguna? Sampai nampak berhala ni, sampai nampak yang disekutukan. Manusia bila menggunakan minimum di otak, minimum. Yang kata kalau maksimum ni minimum. Mereka tahu siapa yang jadikan alam ini. Siapa jadikan manusia ini. Kerana itu Allah menamakan mereka sebagai mujrim. Golongan penjenayah besar. Kerana kekufuran mereka pada apa yang Allah Ta'ala turunkan. Wallahu a'la bissawab. Assalamualaikum.